Dengan sebab itu kita kena bersedia sama. Jangan berasa sesuatu yang pelik kita berasa tak betul. Jangan lagu tu. Boleh jadi kita tak ada lagi nak ambak, kita tak ada nak igak lagi, sebab kemampuan kita rendah. Boleh jadi. Jadi di sini Nabi SAW dia dalam keadaan gemetar. Gemetar tu takut hak tadi. Bukan takut nak melaksanakan tugas yang Allah SWT serah kepada dia tu. Bukan dia macam ragulah, tak berapa nak terima. Tidak. Seperti seseorang, walaupun diberi kelebihan, dikatakan kelebihan keutamaan kepada dia, ganjarannya begini-gini, tapi kerja yang kamu nak buatnya begini. Letak pala dalam mulut boya tu berpada dah, kita kata. Betul, nak boleh pitih, nak boleh gitu gini, tapi kena buat gini. Benda ni boleh jadi gini-ginilah akibat dia. Kena lengkap lah. Itu sah satu pihak. Yang keduanya, sejauh manakah benda yang besar ni dia akan dapat laksanakan, walaupun kata dia telah diberi kelebihan, keistimewaan, dia mempunyai kemampuan, tapi sejauh mana. Sebab itulah Allah SWT ajar di akhirnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, pujilah Tuhanmu, sucikan Tuhanmu dengan memujinya dan beristighfarlah kepada, minta ampun atas apa. Ini takut saat ni lah ada kerana kecuaian ke, kerana sebagai kekurangan manusia, maka jadi tidak sempurna lah. Itu perasaan dia lah, perasaan dia. Seperti seseorang yang diberi satu tugas besar, dia berasa lagu tu, dia maknanya dia bertanggungjawab lah. Orang yang bertanggungjawab, dia akan kenali, bukan suka apabila orang jual dia tu. Sebab itulah kita tengok orang-orang besar tu, apabila orang yang bagi kepada dia, dia menangis, bukan dia suka. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dia duduk nampak berapa dia boleh gaji tu, saya sebab dia suka sekali dengan orang ramai yang jual dia tu. Tetapi orang-orang yang bertanggungjawab gini tidak, dia ketah. Bukan makna dia tak sibuk, tidak. Dia bimbang, takut-takut. Ada kerana kelemahan dia sebagai manusia, adalah sesuatu yang tidak kena. Bayangkanlah kalau kerana kecuaian kita sikit je. Bayangkan agama ni, agama menyebabkan orang tu tak suka agama. Kerana kita menyebabkan dia masuk neraka, tak berat. Kalau kita tengok dia duduk dalam neraka sebab kita. Seorang doktor pun bukan main dah menangis bila tengok orang ni mati sakit ni, lumpuh sepanjang hayat kerana dia tak kena ubat. Manusia dia ada kelemahan. Kan? Kalau yang bertanggungjawab, yang tidak bertanggungjawab, dia tidak berasa lagu tu. Sebagai manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah. Dia sedar juga lemah. Takut-takut tidak terlaksana, maka akibatnya berat. Kalau doktor sekat mati masuk syurga, boleh masuk syurga lagi, bukan sub lagi, mati paling tinggi mati. Hak ni tidak, lebih daripada tu. Bapa tak takut. Lepas tu laqad khasyitu ala nafsi, aku bimbangkan diri aku. Apa makna dia bimbang? Dia tidak yakin kau hak datang kepada dia tu adalah wahyu. Apa yang dia bimbang? Dia takut mati. Apa dia ragu kah? Dia takut. Adakah seorang Nabi dia boleh takut dengan wahyu yang datang kepada dia? Sinilah puak-puak anti hadis, puak-puak Syiah, dia tolak hadis ni. Salah satu sebab dia tolaknya, dia kata hadis ni Nabi SAW takut. Macam mana dia seorang Nabi, dia takut? Dia tak tahu, dia tidak yakin. Kalau lagu tu menyebabkan kita mengatakan dia ni tidak yakin bahawa hak mari itu Jibril, dan bahawa hak mari itu wahyu. Sepatutnya dia kena suka. Dia tak boleh takut lagu tu. Takut ni menampakkan dia ni tidak yakin. Jadi hadis ni kata dia menunjukkan kekurangan Nabi SAW. Itu sah. Lepas tu bila pergi lagi depan ni, pergi mengadap Waraqah pula. Waraqah tu orang Kristian. Apa pergi nak mengadap dia, nak dapat pengesahan dia aja, kata dia. Nabi SAW sesoalannya tak tahu ia hak dia ni betul, sehingga perlu disahkan oleh seorang padri Kristian. Ini menampakkan Islam ni lemah. Dia kata ni semua ni tak boleh pakai dia. Dia kata gitu. Tapi semua tu tak kena tu. Itulah jadi anti hadis tu, pasal dia tidak ngaji molek lah. Kerana jumpa sesuatu ayat yang nampak mengelirukan tu,
tak saya terima. Tak kena lah betul. Dah tu kata Bukhari ni tidak pandai lah, hadis ni palsu lah. Dah palsu siapa dia buat? Dah palsu siapa dia buat? Lepas tu apa mana hak betul? Dia akan timbul banyak perkara lah pula. Apa mana hak betul? Padahal kalau faham molek tak jadi masalah. Laqad khasyitu ala nafsi ni, kalau kita pakai khasyitu ni, maknanya aku bimbangkan, maknanya dengan makna madhi, makna hak lepas tu ketika dia tekan aku tu kan, tadi dia kata sehingga habis dayaku, aku bimbang, aku akan mati kerananya. Hak tu dia nak ceritanya, nak cerita kepada Khadijahnya, keadaannya bila Jibril tekan tu, sehingga aku bimbangkan diriku akan binasa atau jadi lagu mana-mana. Aku bimbangkan dia nak ayat hak tu, bukan dia ragu, bukan dia tidak yakin yang datang tu wahyu, yang datang tu malaikat Jibril, tidak. Dia nak cerita di sini keadaan teruknya dia tu ketika sebelum dapat wahyu tu, bagaimana Jibril tu tekan dia sehingga hatta balagha minnil jahd, sehingga habis dayaku. Habis daya ni orang kata dekat-dekat nak mati. Mana bimbang kita bila kita sakit tu berat sangat, sehingga kita kata saya bimbang, saya ingat saya nak mati. Gitu. Bukan makna dia tidak yakin. Nak ayat keadaan dia tu. Apa salahnya kalau faham lagu tu? Sesuai pun tadi pun ada ayat dah kan, sehingga habis dayaku. Habis dayaku ni kalau nafas kan, nak lucut nafas lah, kita kata habis ring, habis daya, rebah gitu. Kalau kita kira hak tadi, hak tu lah ibu laqad khasyitu ala nafsi ni, apa perlu tolak hadis ni? Satu. Yang kedua, kalau kita pakai khasyitu ni walaupun madhi, dengan makna akan datang, ada juga kadang-kadang laqad khasyitu ala nafsi, apabila wahyu tu datang kepadaku, betul-betul aku bimbangkan diriku akan datang. Bimbangkan diriku akan datang. Sebab apa? Sebab memang maklum dah, orang yang bawa benda lagu ni sampai diperangi, sampai dimusuhi, sampai nak kena bunuh, tak bimbang mana lagu tu. Bimbang tu makna apa ni, berkait dengan perkara yang akan datang. Apabila dia bawa risalah ni, apa akan jadi? Yang akan jadinya seperti yang kita tahu dalam sejarah lah. Itulah mana Nabi SAW sudah nampak dah. Jadi mengikut pendapat ulama tadi, maksudnya dia nak ayat isyarat kepada kesusahan dia akan terima, dan kesusahan itu sampai kepada peringkat seseorang itu bimbangkan diri dia, terancam nyawanya. Itu maksudnya. Bukan mana maksud takut tu, takut apa ni, tidak percaya kepada Jibril tu, tak yakin itu Jibril, tidak percaya kepada wahyu, tidak. Inilah dia kata tak boleh pakai hadis ni. Kalau tak boleh pakai hadis lagu tu, Quran pun tak boleh pakai juga. Sebab apa? Nabi Musa, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, timbul rasa takut dalam hati Musa. Apa timbul rasa takut? Dia tu Nabi, tidak yakin kau dia Nabi. Dia tidak yakin kau. Dia yakin, tapi manusia, dia manusia. Nabi pun dia manusia. Manusia dia ada sifat takut. Ada. Kalau kita mengatakan dia tak boleh takut, maknanya dia tidak ada sifat takut lah, gitu. Kalau lagu tu kita nak menafikan tak sesuai, Nabi ni ada sifat takut, dia makan apa boleh kita persoalkan apa dia makan? Supaya kita lah jadi. Kalau nak kira lagu tu. Hak ni lah yang jadi penyakit orang kafirnya dalam Quran sebut. Mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Apa rasul ni? Dia makan makanan seperti kita. Lepas tu duduk jalan kedai seperti kita juga. Kalau lagu tu kan, ayat Quran tu. Nabi Ibrahim, bila malaikat pergi dekat dia nak peracun ni puak-puak kaum Lut pergi, dia pun bakal lah, panggil anak lembu, hidangkan. Ya, ingat manusia biasa, bukan mari dalam bentuk orang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilai nakirahum wa awjasa minhum khifah. Bila dia tengok puak-puak tu tak hala tangan makan, dia pun rasa pelik, dah timbullah rasa takut dalam hati. Nabi Ibrahim takut, pasal tolak ke Quran. Sebab tu kita kata dah, puak-puak anti hadis ni akhirnya dia anti Quran. Situ tak lagi. Banyaklah ayat-ayat Quran yang seumpama itu yang menunjukkan takut tu, yang menunjukkan Nabi ada takut, dan itu tidak bercanggah dengan kedudukannya sebagai Nabi.
Tidak sampai perlu kita menafikan benda tu. Hadis